Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sambung kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Mansurati wal Mulah. Kitab yang mengumpulkan hadis dalam pelbagai tajuk. Hadis yang perbincangan kita pada kali ini iaitulah hadis nombor 38 dari bab ini, bab Al-Mansurat ni. Daripada awal dia hadis nombor 1845. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati, tambah yauma, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Kitab terjemahan tu tak ada yauma, tambah yauma, ya waw mim. Muttafaqun alaih, artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang mula-mula ditanya, dihisab, dibicarakan kepada semua manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Orang ni bunuh orang, orang ni pukul orang, maka fail yang pertama Allah Ta'ala buka iaitu masalah darah. Iaitu kejadian bunuh-membunuh di kalangan manusia. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam menuntut umatnya supaya memelihara hak orang lain dan mengharamkan melakukan kezaliman. Jadi buat zalim orang tak boleh, sebagaimana orang pun tak boleh zalim dengan kita kan. Yang kedua, umat Islam yang berjaya di dunia dan akhirat ialah mereka yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuat perhubungan baik sesama manusia. Yang ketiga, salah satu dari dosa besar ialah membunuh manusia tanpa hak yang diharuskan oleh Islam. Pelajar-pelajar kita ni tanda satu lagi hadis yang lain pula. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ada lagi satu hadis lain yang sahih juga. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awwalu yuhasabu 'alil 'abdu salatuhu. Ada riwayat. Perkara yang pertama yang ditanya, dihitung, dikira pada hari kiamat, salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Dan awal-awal perbincangan di antara manusia dalam masalah darah. Maka hadis ini membezakan di antara dua kategori dosa. Dosa hamba dengan Allah, tak solat, tak semaya, tak puasa, maka yang mula-mula sekali fail dibuka iaitulah fail solat. Dosa di antara manusia banyak, pembunuhan, penumpah darah, mencuri, pukul orang, maka yang pertama sekali dikira iaitulah dalam masalah pembunuhan, masailud dima. Tulis di kitab, dua hadis itu tidak bercanggah dan tidak kontra dua hadis. Hadis yang pertama apa dia? Hadis dosa di antara manusia dengan Allah. Hadis yang dosa di antara manusia sama manusia dimulai dengan ad-dima, dimulai dengan isu darah. Isu darah. 6. Maka dosa sama dengan Allah Azza wa Jalla lebih senang. Bila seorang hamba itu berdoa, ya Allah, atub ilaika ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah Taala ampunkan, habis cerita. Tapi dengan manusia ni masalah. Maka dia akan berlaku perbahasan panjang. Contohnya orang duk tanya hari ni, tanda soalan ni menarik. Sekiranya
seorang ni bersalah dengan orang, bersalah dengan orang. Kemudian apabila dia dapat kesedaran, dia sudah insaf, ya Allah, ya Rabbi, atub ilaika Allah, aku minta ampun padamu ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah, dosa aku dengan manusia ni. Bila dia insaf, dia pun pergi jumpa tuan orang yang dia dosa tadi, orang yang dia bersalah dia. Dia pergi minta maaf. Maaflah saudara, saya dulu tersalah gini-gini, ambil duit awak ni saya hantar balik. Saya dulu salah pukul awak, sekarang ni minta maaf. Kemudian nak kata apa? Orang yang dia bersalah tadi tak mau maaf. Dia kata apa? Baini wa bainaka yaumal qiyamah, di antara saya dengan awak, jangan main atas dunia, kita jumpa depan Tuhan. Mana tak nak maaf? Bagaimana keadaan orang ini? Ini berlaku. Aku tak maaf macam mana pun. Sombong dia, tak mau maaf. Dia dengan Allah, suruh Allah maafkan dia. Orang minta maaf dengan dia tak mau. Macam mana nak buat? Kata di para ulama, tanda pelajar-pelajar, itu soalan dia. Persoalannya, kalau kita minta maaf, orang tak nak maaf, macam mana nak buat? Maka para ulama menjelaskan, hadis ini mengatakan, iza alimallahu min niyatika sadiq fit taubati, seandainya, bukan seandailah, orang ni memang sudah niat betul-betul ila lillahi ta'ala, nak bertaubat, insaf dia, sungguh-sungguh, Allah SWT tahu niat dia. Kita dengan Allah Ta'ala ni tak nak tipu. Kita kata, hai, saya niat baik, tapi Allah tahu. Maka apabila Allah Ta'ala sudah tahu niat kamu itu baik, sadiqum fit taubati, betul-betul nak taubat, fa innallaha yatahammalu ankal isma, Allah SWT akan mengambil tanggungjawab ini dan menjadikan musuh dia itu akan reda pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi jangan takut tuan-tuan. Aku ni kalau pergi minta maaf pun tak ada apa juga, dia tak maaf. Dia iklan dah, saya macam mana pun mati hidup balik aku tak maaf pada orang ni. La. Allah tidak ajar kita berdendam sama-sama orang Islam. Kalau orang tu dah betul-betul insaf, sudah insaf, sudah bertaubat, sudah minta maaf, insya-Allah dia akan maafkan. Dan kalau orang tu tak nak juga terima maaf, Allah SWT yang akan memaafkan, sebab dia tak mau maaf kepada orang. Tetapi kita ada tetapi, sekiranya contohnya kita kata awak berhutang dia 2,000, 20,000, 2 juta, dia tak nak ambil dah duit, kita nak bayar, dia tak nak ambil. Mu tipu aku dulu waktu aku susah, sekarang ni aku kaya, tak heran dengan duit awak 20,000, 200,000, tak heran, tak nak ambil. Kau bawa lah duit tu jumpa depan Tuhan. Contoh marah ni. Apa kita nak buat? Bila orang ni betul-betul sudah taubat, kita ambil duit tadi, bawa pergi ke masjid. Wahai pengurusi masjid, bendahari masjid, ambillah duit 20,000 ni, sedekah untuk saudara saya yang tak mahu terima balik duit dia. Bagi lillahi ta'ala. Jangan kita bahawa dia tak nak senyap, aku ambil beli muka lain. La. Jadi itu kata di para ulama. Maka dengan itu, insya-Allah orang yang meminta maaf tadi akan hilang daripada dia dosa, sebab dia sudah berusaha mohon maaf, dan dia juga telah berusaha untuk menghilangkan kesan daripada dosa yang telah dia buat tadi. Insya-Allah lepaslah dosa dia. Ini pandangan sebahagian daripada para ulama. Kita berpindah kepada hadis yang kedua, dalam hadis yang ke-39 dalam bab al-mansurat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, rawahu Muslim. Maksud dia daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat dijadikan daripada cahaya, nur. Sebab itulah malaikat ni tak ada benda tak baik. Dia akan buat benda baik, ketaatan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada cahaya. Dia punya madah
asal kejadian dia moleklah dia. Jin pula dijadikan daripada api marijin, api yang menyala-nyala. Api yang kuat nyala tu ambil jadi jin. Jin mari daripada api yang menyala. Kerana itu kata di para ulama, jin itu mari daripada siapa? Mari daripada api, artinya mari daripada syaitan. Syaitan dia jadi daripada api. Tak ada syaitan termari daripada malaikat lah. Ada riwayatnya, ada orang buat cerita kata mari daripada malaikat, apa nama dulu waktu dalam syurga, kita kata tidak. Para ulama muhakkikun menetapkan bahawa syaitan itu mari daripada api. Iblis kana minal jin. Sedangkan Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah, seperti yang diterangkan kepada kamu semua. Cerita tanah ni sudah masyhur. Allah SWT telah cerita kepada kita, wa khalaqtahu min tin. Syaitan kata ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pengajaran hadis ini menerangkan kepada kita bahawa Allah menjadikan makhluk ini dari berbagai-bagai sumber. Di antaranya ialah para malaikat daripada cahaya, jin dan iblis dijadikan daripada api yang menyala. Manusia seperti Adam dijadikan dari tanah. Tertulis itu termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya daripada Adam. Adapun cerita Nur Muhammad yang dimasyhurkan itu, alhamdulillahillazi iftataha hadzal wujuda bin nuril muhammadis. Hadis itu tidak sahih. Hadis Nur Muhammad itu tidak sahih. Maka kita mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul innama ana basyarun mislukum. Dalam surah apa? Surah Kahfi kan? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ni manusia seperti kamu juga. Artinya Nabi dijadikan daripada asalnya daripada tanah, daripada Nabi Adam turun-temurun sampai kepada bapa dia Abdullah dan sampai ibunya Aminah. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang membezakan Nabi dengan manusia lain apa? Innama yuha ilayya, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kita kena tanda situ tentang masalah ini. Sebab banyak cerita bila mari dia main dengan Nur tu, dia pergi banyak tempat dia akan masuk macam-macam benda. Yang kedua, umat Islam wajib percaya kepada semua perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan dan menciptakan semua makhluknya di dunia ini mengikut apa yang dia kehendaki. Hak Tuhan nak buat, jadilah. Hak Tuhan tak buat, tak jadi. Tak usah duduk cari benda pelik-pelik. Hadis yang ke-40. Wa anha siapa tu? Wa an Aisyah radhiyallahu anha lagi. Qalat kana khuluqu nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rawahu Muslim fi jumlati hadithin tawil. Rawahu Muslim fi jumlati hadithin tawil. Apa maksud dianya? Daripada Aisyah radhiyallahu anha lagi katanya, akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kalau nak tengok akhlak Nabi, tengok mana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah SWT sebut dalam Quran, engkau mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Habis kita. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam kumpulan hadis yang panjang. Panjanglah cerita dia. Yang mau kita nak, Imam Nawawi naknya akhlak Nabi, Quran. Apa maksud dia? Tengok pengajaran hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akhlaknya seperti diterangkan dalam Al-Quran.
Yang kedua, umat Islam hendaklah berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sifat yang baik itu di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, orang yang beramal. Orang yang beramal dengan apa? Dengan suruhan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Mudahlah kalau nak kira kak. Tak payah cakap banyak. Nak tengok akhlak Nabi, tengok dalam Quran. Quran suruh buat baik, suruh larang benda mungkar, suruh berjihad, suruh sedekah, semua dalam tu. Jadi kalau kita belik, semak balik sifat yang tersebut, maka dianya sempurna sudah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada belakang. Jadi jangan duk bimbang lah tuan-tuan. Akhlak Nabi itu ada pada dalam Al-Quran. Jadi Nabi kita menterjemahkan Quran itu dalam perbuatan dia. Itu je mudahnya. Hadis yang ke-41. Tulis. Hadis ini dia punya tajuk dia gembira bertemu dengan Allah. Menarik ni. Panjang hadis ni. Wa anha ay Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Tambah itu. Ahabba Allah, kalimah Allah tu jatuh dalam cetakan. Ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ahu. Faqultu akarahiyatul maut ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Qal laisa kadzalik. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ahu wa innal kafira idza busyira bi azabillahi wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Rawahu Muslim. Tengok hadis ni panjang dia perbahasan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka hendak berjumpa dengan Allah azza wa jalla, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Letak titik situ, noktah. Kata dia Aisyah, lalu saya bertanya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah artinya tidak senang untuk berjumpa dengan Allah? Adakah termasuk dalam takut kepada kematian? Kita ni tak suka mati kan? Kalau begitu, orang tak suka mati mana tak suka jumpa Allah, maka kita semua pun benci akan kematian, tak suka mati. Adakah kita ni termasuk orang tak suka jumpa Allah? Maknanya Sayyidah Aisyah tolong tanya bagi pihak kita, itukah maksudnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengar baik-baik apa Nabi jawab. Nabi kata apa? Laisa kadzalik. Nabi sallallahu kata bukan demikian maksudnya. Bukan begitu. Bukan begitu. Tetapi seorang mukmin yang apabila diberitahu mengenai rahmat Allah, keredaannya, syurganya, nascaya ia ingin sekali bertemu dengan Allah. Orang mukmin ini ada kaitan dengan khutbah kita tadi. Khutbah kita tadi tajuk dia menyesali, penyesalan seorang hamba di saat kematian dan selepas dia. Orang mukmin, orang baik, bila dekat nak mati, malaikat datang. Dia mari, dia kata, hei hamba Allah, terimalah khabar gembira, kamu ni orang baik, tempat dudukmu di syurga. Dia pun tengok, sap,
buka skrin tengok, ya Rabbi comelnya, maka dia pun nak pergi, nak mati cepat, sebab nak jumpa dengan Allah, nak masuk tempat yang dijanjikan. Itu maksud dia. Jadi Allah pun suka nak jumpa orang ni sebab orang baik. Sedangkan orang kafir, apabila diberi ancaman mengenai siksaan dan kemurkaan Allah, mu kafir, tengok tempat dudukmu, skrin buka, lak mari, ya tengok api nyala ke neraka, maka dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah, dia tak mau mati sebab takut masuk tempat itu. Dengan sebab itu Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Jadi tanda sini hadis, orang mukmin mendapat khabar gembira di saat kematian. Kita banyaklah berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ingat ada doa ni? Doa ni kena sentiasa baca. Jadi imam kau, jadi makmum kau, minta Allah Ta'ala akhiri hayat kita dengan kesudahan yang baik. Artinya kita dapat mengucap belum mati, kita dapat terima bisyarah, khabar gembira, malaikat bagi tahu, awak ni tempat duduk di syurga. Allahu Akbar. Itulah kebahagiaan hakiki dan kelazatan yang abadi, tak ada lagi tempat. Subhanallah. Hadis ni riwayat Muslim. Pengajaran hadis, umat Islam yang bertakwa akan bergembira apabila diberitahu mengenai nikmat dan rahmat Allah yang akan diterima olehnya pada hari kiamat nanti. Nak mati dapat ada maklumat, cuma dia tak boleh bagi tahu lagi kepada anak-anak dia, aku ni ahli syurga, tak boleh bagi tahu. Cuma dia nampak ya, dia boleh tengok ya. Yang kedua, orang-orang kafir dan syirik tidak akan merasa takut dengan azab siksaan Allah ke atas mereka, walaupun mereka telah diberitahu dan diperingatkan oleh Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam yang diutuskan. Awak ni beriman, tak kira. Tapi bila dia tahu, dekat nak mati, sa'atul ihtidar, pada ketika itu enam malaikat buka tayangan, ni tempat dudukmu. Dia tak mau pergi lalu. Kan dalam hadis tadi kita baca, bila orang beriman dia tengok tempat duduk dia, dia kata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepatlah kiamat, aku nak pergi syurga. Tapi apa boleh buat, ada yang sudah beribu tahun dalam kubur, tak dapat lagi masuk dalam syurga. Kita ni oleh kerana ujung-ujung ni mungkin tak lama dalam kubur. Tapi tak lama, kalau lama pun tak apa, asalkan beriman, maka Allah Ta'ala buka, yufsah lahu maddal basar, kubur dia dibuka seluas mata memandang. Subhanallah. Rumah kita berapa puluh kaki je tak? 60-100 kaki. Kubur pak kita nak duduk, maddal basar, seluas mata memandang. Allahu Akbar. Yang ketiga, Allah SWT sangat cinta kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Allah sayang kepada hamba dia yang beriman dan bertakwa. Hadis yang ke-42, tengok hadis ni panjang, dia panggil hadis Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Wa an Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai, baca tak baris molek anak-anak, binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Ni ayah dia ni siapa? Huyai bin Akhtab ni ketua Yahudi di Madinah, daripada Bani Nadir, daripada Bani An-Nadir. Huyai bin Akhtab Yahudi, anak dia Safiyah, isteri Nabi. Subhanallah. Inilah benda ajaib berlaku dalam dunia hari ini, jangan pelik. Kadang-kadang kita tengok orang yang soleh, anaknya soleh, kuat berdakwah pejuang Islam, tapi ayah dia Masya Allah tabarakallah, pelik. Kita tak boleh kata hidayah itu milik Allah, kita hanya berusaha untuk berdakwah. Kata di Safiyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azuruhu laila fahaddastuhu thumma qumtu li anqaliba faqama ma'i liyaqlibani
famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah faqala inna asyaitana yajri min ibni adam majra dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarrah aw qala syai'a muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika beriktikaf. Nabi duduk iktikaf dalam masjid, lalu saya datang untuk menziarahinya di waktu malam. Jadi kalau kita duduk iktikaf di masjid, isteri kita nak mari ziarah, buat mari kuih ke apa benda, bulan Ramadan kan iktikaf tu malam, buat mari cendol, buat mari bubur kacang, buat mari apa lagi awal, cemek molek, boleh belaka, mari ziarah boleh. Jadi lepas daripada, lalu aku bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah dia bercakap-cakap, kemudian dia pun nak balik. Kemudian aku berdiri untuk kembali ke rumah. Saya pun nak baliklah ke rumah lepas cakap tadi. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam juga berdiri bersamaku untuk menghantarkan aku. Tengok ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia punya sifat dia kasih sayang rahmat dengan keluarga dia. Nabi bangun nak mengiringi isteri dia, nak hantar balik. Paling tidak pun hantar. Moga mari malam jalan seorang-seorang tak bagus kan, Nabi nak hantar. Seterusnya tengah Nabi duduk berjalan dengan Safiyah, ada dua orang lelaki dari kaum Ansar berjalan melalui tempat itu. Dua orang ini pun berjalan. Setelah kedua-duanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kedua-duanya cepat-cepat berjalan. Bila dia tengok Nabi, dua orang ini lari pergi cepat. Sudah. Nabi kata apa? Ala rislikuma. Dua orang itu perlahan berjalan, jangan lari. Jalan slow-slow, pelan-pelan. Innaha Safiyatun. Nabi kata, wahai saudara berdua, ini isteri aku Safiyah. Isteri aku Safiyah. Terkejutlah dua orang sahabat ni. Dia lari tadi sebab dia malulah. Tengok Nabi duduk dengan isteri dia, dia pun malu nak pergi dekat, dia pusing kot jauh. Tapi Nabi panggil dia, ala rislik, perlahan. Dengar ni, ini Safiyah ni, bukan orang lain. Kedua-duanya lalu berkata, subhanallah ya Rasulullah, takkanlah kami buruk sangka dengan Nabi, takkanlah kami nak sangka buruk Nabi berjalan dengan orang perempuan lain malam-malam. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Inna syaitan yajri min ibni adam majra dam. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mana mengalirnya darah. Darah kita ni daripada otak sampai ke kaki. Ada darah tidak? Ada darah. Kalau darah tak sampai ke otak, stroke lalu dia. Nauzubillah lah, minta selamat kita. Jadi syaitan pun duk turun naik dalam tubuh kita ni, pusing turun, pusing sana sini. Sesungguhnya aku takut kalau dalam hatimu berdua juga timbul sesuatu yang jahat dan bercakap sesuatu yang tidak baik. Nabi kita nak potong kerak permainan syaitan, takut jadi was-was di dalam hati sahabatnya tadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Pengajaran hadis yang pertama, syaitan dan iblis sentiasa berusaha untuk menggoda dan menyesatkan manusia, lebih-lebih lagi ke atas orang yang beriman. Atau orang beriman, dia nak kacas itu. Yang kedua, sifat buruk. Tulis itu. Seperti menyangka buruk kepada orang. Kita su'uzan kepada orang, termasuklah kepada Allah dan Rasulnya, adalah pekerjaan syaitan yang wajib dihalang dan dilawan dengan jiwa yang kuat dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita rasa kita sangka buruk dengan orang, jangan. Kita terus pergi tanya dia, berbincang betul-betul, bagi maklumat yang tepat supaya hilang sangkaan yang tak baik. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil su'uzan. Su'uzan, iaitulah suatu benda yang cukup bahaya. Yang ketiga, umat Islam adalah melakukan suatu perkara dengan niat yang ikhlas kerana Allah, kemudian bertawakal kepadanya.
Yang keempat, syaitan menguasai manusia melalui darah yang ada dalam tubuh badan mereka, melainkan mereka bertakwa. Pengajaran dalam kitab kita ni ringkas, pelajar-pelajar boleh tulis, ni dalam syarah ni ada. Di antara pengajaran yang besar adalah hadis Safiyah ini, tulis tanda itu. Di antara pengajaran besar yang hadis Safiyah ini, kata di para ulama rahimahullahu ta'ala, iaitulah jangan kita buka pintu fitnah pada orang. Jangan buka pintu fitnah pada orang. Contohnya, kawasan ni tempat orang duduk main benda pelik. Lorong ni tak molek dah. Tiba-tiba kita pergi duduk situ. Bila orang mari tengok, ya salam, Pok Haji ni ada juga tempat orang berjudi sini. Sudah, orang tengok. Ataupun kita berjalan dengan orang-orang perempuan yang boleh dicurigai oleh dia ni bini lain dah kau gawe. Sudah menimbulkan syak wasangka, maka itu jadi juga perbuatan yang tidak baik. Jadi sifat yang baik bagi seorang mukmin, jangan sekali-kali kita letak diri kita di tempat yang orang boleh tohmah, orang boleh buat tuduhan kepada kita. Jadi pasal tu, kalau ada apa-apa masalah, kita kena perjelaskan. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya la rislikum, dua orang mari. Nabi tak kata dia jahat, cuma Nabi nak tutup pintu syaitan supaya tidak masuk dalam hati sahabat ni. Kalau syaitan nak masuk duk mikir, Nabi duduk dengan siapa tu, isteri dia ramai dah, nak cari orang lain pun, sudah. Jadi bila buruk sangka dengan Nabi, maka orang itu jadi rusak dia punya masalah iman dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga supaya kita tidak duduk di sini. Maka disitulah para jemaah sekalian, kita sebagai pendakwah, sebagai pak lebal, ustaz-ustaz, orang pondok, berhati-hati dengan tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi kalau boleh jangan pergilah. Pasal tu lana di antara perkara yang saya tak nak lah sekarang ni, bila mari kita lepas ceramah ke apa, orang perempuan mari berjujuk nak ambil gambar. Bergambar ustaz, kata gambar dengan siapa? Nak selfie dengan dia, kata astagfirullahalazim, budak ni memang mu nak jual aku ni. Bila orang tengok, dia boleh tulis bawah tu, dia tulis, dia ambil gambar orang perempuan ni zaman mazhab wasafi ni kacau. Dia tulis apa? Tahniah ustaz. Sebutir tu sudah. Kita nak jawab pula, makan masa. Bukan tu, tak tahu siapa budak mana ambil gambar aku. Tapi orang dah ditularkan, siapa dah ke isteri kita contohnya, mengamuk pula orang ni, padahal tak tahu mari mana. Ini semua pintu-pintu fitnah yang jangan kita buka pintu, yang menyebabkan orang boleh sangka buruk dengan kita. Pasal itulah menjadi satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, a'linu bin nikah, hendaklah kita iklankan perkahwinan. Sebab apa? Sebab bila orang tengok, budak ni naik dengan motosikal dengan siapa tadi? Laki-laki bawa. 2 hari lepas baru seekor lembu tumbang. Sedap. Tapi kalau dia menikah senyap, orang nak kata apa? Budak mana tu? Hak ni anak siapa? Telefon ke pejabat agama. Boleh menimbulkan was-was, sangkaan buruk orang kepada kita. Jadi hadis Safiyah ni, masya-Allah tabarakallah, hadis yang besar pengajarannya, sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama ketika membincangkan tajuk Sadd az-Zara'i. Tulis di bawah tajuk Sadd az-Zara'i, nak menyekat pintu-pintu fitnah, menyekat pintu-pintu fitnah. Nabi panggil dan Nabi cerita, jangan main. Syaitan berjalan dalam tubuh manusia sebagaimana laluan darah. Tu naik darah kita, syaitan duk pergi mari juga nak buat benda yang tidak baik. Hadis yang ke-43, wa an Abil Fadli Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wa an Abil Fadli Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain, falazimtu ana wa Abu Sufyan bin Al-Haris ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam nufariqhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda, falamma altaqal muslimuna wal musyrikun wallal muslimuna mudbirin, fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibala al-kuffar,
wa ana akhidhum bilijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akufuha iradata alla tusra' wa Abu Sufyan akhidhum birikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah ay Abbas nadi ashabas samurah. Qala al-Abbas wa kana rajulan sayyitan faqultu bi'ala sawti aina ashabas syajarah fawallahi lakaanna atfatahum hina sami'u sawti atfatul baqari ala awladiha faqalu ya labbaik faqtataluhum wa hum wal kufar wad da'watu fil ansar yaqulun ya ma'syaral ansar thumma qasurat ad-da'watu ala bani al-Haris ibn al-Khazraj fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlatihi kal mutatawili 'alaiha ila qitalihim faqala hadha hina hamyal watis thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayatin farama bihinna wujuhal kufar thumma qala in hazamu wa rabbi Muhammadin fazhabtu anzuru fa izal qitalu ala hayatihi fima ara fa wallahi ma huwa illa ramahum bihasayatihi fama ziltu ara haddahum kalila wa amrahum mudbira. Rawah Muslim. Panjang hadis ini daripada Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa dia Abbas? Tanda itu. Abbas ni siapa? Pak cik dia, pak saudara dia. Kan bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi nama apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata di Abbas, aku telah menyaksikan pada suatu hari peperangan Hunain. Tulis. Peperangan Hunain ini bila? Iaitulah selepas pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8. Mana bulan Syawal tahun yang ke-8. Bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Sufyan ibn al-Haris bin Abdul Muttalib yang sentiasa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah berpisah dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor keldai, donki miliknya yang berwarna putih. Keldai. Setelah kaum muslimin dan kaum musyrikin bertemu, lalu kaum muslimin undur ke belakang. Tulis itu anak, belajar tulis. Kenapa orang muslimin pecah pada kali ini? Sebab dianya bilangan mereka 12,000 orang. Bila dia tengok 12,000, sebahagian daripada tentera overconfident. Kita tak kalah kali ini, 12,000. Dia tak tahu puak-puak Saqif dah buat perangkap sama di tengah-tengah jalan, menyebabkan bila sampai sini tentera Islam jatuh, melompat sana sini, pecah tentera. Dengan Allah Ta'ala nak uji sebab mereka rasa kuat dengan sebab ramai. Apa jadi tengok. Setelah kaum muslimin dan kaum musyrikin bertemu, lalu kaum muslimin undur ke belakang. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus melarikan keldainya ke arah orang kafir. Nabi kita berani, dia lari geng keldai dia ke arah kafir, sedang aku memegang keldainya itu, aku secara perlahan memegang keldai baginda agar tidak terlampau cepat. Jadi dia pegang tali supaya jangan laju, nak pergi cepat dia ni. Abu Sufyan memegang tali keldai baginda, kemudian baginda bersabda, wahai Abbas, panggillah orang-orang yang turut serta dalam majlis bai'ah, iqrar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Bai'atul Ridwan di bawah pokok Samurah di Hudaibiyah. Tulis itu. Pokok Samurah di mana? Di Hudaibiyah dahulu pada tahun yang ke-6. Nabi bangkit balik. Puak-puak Hudaibiyah, dulu kan kita sudah bai'ah nak mati. Hari ini kenapa lari? Semua lompat. Abah berkata, ia adalah seorang yang paling lelaki yang paling kuat suaranya. Kebetulan suara dia jahuri, kuat, sayyid. Aku berseru dengan sekuat-kuat suara, mana dia? Orang-orang yang ikut serta dalam majlis bai'ah di bawah pokok Samurah dulu. Mana? Bila dengar ni apa jadi? Demi Allah, seolah-olah penerimaan mereka ketika mendengar suara aku seperti lembu yang tersangat suka bertemu anaknya. Lompat mari sahabat-sahabat. Lagu mana lembu suka tengok anak dia? Kan dia tengok apa lembu mu tak ada, makan panda ni. Mereka berkata, ya labbaik, ya labbaik.
Maksudnya, kita datang, kami datang ya Rasulullah. Seterusnya mereka pergi berperang melawan orang-orang kafir. Ada penjemputan yang disampaikan kepada kaum Ansar, nak panggil pula Ansar. Lalu Abah kata, ya ma'syar Ansar, ya lal Ansar, panggil. Wahai kaum Ansar. Selepas itu terbatallah undangan itu kepada keluarga Al-Harith bin Kharaj saja. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menunggang bagalnya. Tadi dengan keledai, dongki ni, bagal ni kecil lagi. Bagal ni kuda nikah dengan dongki, tu bik bagal. Mungkin nak bagal apa dia? Bagal ni kecil lagi. Kalau dongki tu himar. Ni bagal nama dia. Bagal ni kecil. Orang sekarang ni pun kalau orang kahwin campur, orang putih campur Melayu. Orang panggil anak ke apa? Anak bagal. Ni nah bagal. Ambil sini bagal sebenarnya. Marah kawan-kawan kita hok campur ni. Jangan duduk banding. Baik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang bagalnya. Beliau melihat kepada tempat peperangan itu sebagai seorang yang merasa terlalu lama berlakunya peperangan. Kemudian berenggar bersabda, hamiyal watis. Nabi berkata, inilah sangat saatnya berlaku peperangan yang sengit dan yang paling dahsyat. Lawan. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa ketul batu. Tengok ni apa? Ni kita dapat ilmu malam ni. Ilmu lontar dengan batu. Nabi ambil batu, dia kata apa? Batu kecil, hasa. Kemudian melemparkannya ke muka kaum musyrikin dan kafir sambil berkata, tanda ni. Lepas kalau mun ambil batu ni, lontar, kata in hazamu wa rabbi Muhammadin. Hancurkanlah dan leburkanlah mereka semua demi Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata lagi tu, dia campak habis batu dia masuk dalam mata, dalam pupuk kafir. Aku mula memerhatikan keadaan peperangan yang terus menerus seperti mana keadaan yang aku saksikan ini. Tetapi demi Allah, tiada sebab lain yang keadaan seperti ini melainkan lemparan anak-anak batu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan suasana berubah sama sekali. Mula-mula nampak Islam kena attack kuat. Bila Nabi lontar batu dia, pong atas mata orang kafir, lembek habis dapatkan air, tak lagi dah. Macam kena peluru perpandu mari. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka berundur ke belakang dari kekuatan mereka, dan kekuatan mereka telah lemah, yang akhirnya mereka kalah dalam keadaan hina dina. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Islam mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis, Allah telah memberi mukjizat yang besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad melawan orang-orang kafir dengan cara memberi keberanian yang luar biasa sehingga musuh-musuh Islam mengalami kekalahan yang teruk. Satu, Nabi kita berani pelik. Orang pecah dia pergi kat kafir. Yang kedua, alat Tuhan beri tadi, peluru perpandu tadi, lontar dengan batu. Yang kedua, umat Islam hendaklah berjihad menegakkan Islam dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian memohon pertolongan kepadanya untuk beroleh kemenangan. Yang ketiga, Islam menuntut kepada semua umatnya agar bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka, lebih-lebih lagi nikmat nikmat iman yang berada dalam diri mereka, di samping berbagai-bagai nikmat kesenangan yang lain. Kita kata alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam hadis yang ke-44 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.